Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina وانشر علينا خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك وما نورت الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okey. Surah apa? 15 ayat keempat. 11 ayat keempat. Masih lagi kataan syahidah yashhadu ishhad la tashhad. Okey. Sebenarnya dah masuk nilaian-nilaian yang terakhir ya. Maksud saya surat yang ke-19 tu yang last lah. Itu yang last page. Kalau tengok dia punya muka surat yang terakhir tu, seolah-olahnya habis saja muka surat 19 itu kita akan mula masuk level yang seterusnya lah. Jadi biasalah tu. Masuk level seterusnya ni biasa. Yang belajar pun risau, yang mengajar pun risau. Kerisauan tu kerisauan bersama lah. Okay. Jadi maklumlah kita ni seminggu sekali. Okay. Jadi kekerapan tu hanya seminggu sekali. Kemudian kelas kita biasa, kelas dewasa yang dah tak berapa muda lah. Tak tua tapi tak berapa muda sangat. Tua sangat pun tidak. Itu biasa ya. Jadinya sebenarnya kalau kita perasan, pusingan ini adalah pusingan yang kita buat intensif. Kalau masih ingat pada peringkat awal dulu, kita dah lalui ayat-ayat yang fi'il madhi saja. Okey. Dan kita pindah kepada terjemahan ayat-ayat yang ada fi'il mudhari' saja. Kemudian amar saja. Dan nahi saja. Ini kira usaha terakhir lah. Kita kumpul semua sekali. Perkataan yang sama itu ada madhi, mudhari', amar dan nahi. Buat dalam bentuk terjemahan. Jadi sebenarnya fokus utama kita itu adalah perkataan itu sajalah. Contohnya hari ini kita ada baki lagi. Madhi dia syahidah, yashhadu, amar dia ishhad, nahi dia la tashhad. Jadi sebaiknya yang kita mahirkan yang itulah. Dan segala pecahan-pecahan dia. Maksudnya madhi itu ada ana, ahnu, anti, antuma dan sebagainya. Kedua, bila kita baca ayat Quran, sudah tentulah dalam tu banyak vocab-vocab yang lain tu. Vocab-vocab yang lain tu bonus lah, tambahan. Kalau kita tak tahu pun kita bantu dari sudut terjemahan. Cumanya yang tidak boleh kita abaikan ialah fokus utama kita. Perkataan tu. Vocab ni biasalah.
belajar bahasa Inggeris pun, dia tak bagi kita vocab tu. Dia ajar kita kaedah lah. Vocab macam mana? Baca lah banyak-banyak. Tak tahu nanti belajarlah cari kamus. Kan? Cikgu tak ajar vocab. Vocab-vocab asas dia bagilah. Tapi yang banyak-banyak tu macam mana pula? Sama kelas kawan ni banyak pula, dia faham, saya faham. Tak banyak. Dah dia rajin baca. Dia rajin mengulang. Dia banyak. Itu isu vocab lah. Jadi vocab ni jangan rasa lemah semangat pula kalau tak boleh nak terjemah. Mungkin kadang-kadang kita first time jumpa kan. Okay. Ataupun dah 3 kali jumpa. Tak ingat juga. Macam mana? Istighfar lah banyak. Selawat lah banyak kan. Jadi vocab ni kita ulang. Cumanya, selain daripada fokus utama kita fail yang kita senaraikan itu, tak lupa juga kita beri apa? Kita beri nota sampingan yang kita sebut apa? Perkataan yang sentiasa berulang dalam Quran. Contohnya apa? Macam wa, ila, ala, fi. Itu memang berulang-ulang. Kan? Itu kalau kita tak ingat sayanglah. Sebab apa? Sebab benda tu apa ayat kita baca pun dia akan ada menyelit, betul? Bismillah. Ada ba lah. Min. Ada min pula. Mesti akan ada. Tadi kita bacalah zalikal kitabul la raiba fi. Ada fi pula. Hudan lil. Ada lam. Lam ni sentiasa jumpa lah. Lila. Itu yang kita dah siapkan dalam bentuk nota tu. Sebab kataan yang kita guna untuk penyambung kata, penghubung kata, itu akan sentiasa kita jumpa lah. Cuma level ini istilah kita tak fokus. Kita nak fokus istilah boleh, tak ada masalah. Saya lebih fokuskan function dia dulu. Kan? Sebab dalam bahasa tu semua dia ada dia punya penerangan. Contoh fi kita jumpa. Fi itu kita terjemah dia di ataupun di dalam ataupun dalam. Tapi dari sudut teknikal dia fi tu apa? Fi itu huruf jar. Jar ini perkataan yang datang selepas dia mestilah majrur. Majrur dengan kasrah. Panjang dia teknikal dia. Kita baru nak faham fi je. Tiba-tiba dah tambah lagi. Jadi sebab itu yang itu sampai masanya istilah-istilah tu boleh dijelaskan lah, tak ada masalah. Cuma dia punya, kalau boleh itu yang kata-kata sendi yang biasa kita jumpa tu jangan lupa lah. Sebab kita dah berada di pusingan yang terakhir. Apa yang terakhir tu Allah Alam lah. Kan? Itu yang kita nak kena beri perhatian sikit. Sebab sekali lagi saya ulang kelas ni dia seminggu sekali. Lepas itu student yang muda pun ada, dia punya range umur tu macam-macam. Yang saya pernah ajar 80 lebih pun ada. Setakat ni kelas ni tak ada 80 lebih. Setakat ni 60 lebih adalah. Mungkin 70 wallahualam lah. Tapi 80 tak ada dekat sini. Okey. Jadi maknanya apa? Bila dia punya kekerapan tu tak berapa kerap, dan kita banyak buat revision dalam bentuk berjemaah macam ni. Dan kadang-kadang yang kita risau tu sebab kita tak boleh nak check secara person. Maksudnya unless ada exam, unless jawapan tu sampai, kita pun homework pun kita open saja. Ada yang sampai, ada yang tersangkut, postman tak hantar dan sebagainya. Masalah postman lah, bukan masalah pembuat kan. Postman tak sampai, tak jumpa alamat dan sebagainya. Itu semua teknikal lah. Jadi susah kita nak kenal pasti. Jadi benda-benda macam itu, dia tak adalah mengganggu ke apa. Tapi kebiasaannya dalam kelas pengajian yang macam ini, bila katakan start mula tak berapa faham contoh
ataupun tak berapa jelas. Dan maknanya bukan kita kata tak berusaha, mungkin ada masalah-masalah lain dan sebagainya. Dia akan risiko tertinggal, akhirnya itu antara risikonya lah. Okay, sebab tu kelas Arab ni banyak, saya tengok alhamdulillah USD saja ada berapa ustaz ajar kelas Arab. Kelas baru, kelas lama, kelas yang terlalu lama, semua ada. Macam-macam style lah, tidak masalah lah, itu style masing-masing kan, pendekatan masing-masing. Tapi nak katanya persamaan dia apa? Satu persamaan dia. Yang pasti mula-mula ramai. Tapi apakah boleh bertahan? Itu soalan kedua lah. Kan? Mungkin macam-macam faktor lah. Macam-macam faktor kita tak boleh nafikan. Memang ada kadang-kadang ujian macam-macam. Tapi soalannya, boleh tak habiskan? Jadinya, seperti biasalah, kita memang dah beritahu. Kita tak ada exam dan sebagainya. Cuma pagi inilah, saya nak buat satu pendekatan baru. Cuba tengok muka surat 13. Kotak pertama madhi. Kotak kedua mudhari'. Kotak ketiga amar. Kotak keempat nahi. Jadinya ada baki lagi sikit tu. Sebelum kita mulakan bacaan kita, akan ada 5 calon yang akan dipanggil. Bila saya panggil namanya, katakan yang dipanggil itu mendapat kotak yang pertama madhi. Sila baca tapak tangan madhi semua sekali. Contohnya katabah. Katakanlah di situ perkataannya katabah. So dia kena baca. Dan baca ni tengok buku bukannya hafal. Sila buka tapak tangan madhi, baca full set lengkap, kata betul, kata benar, kata beti, kata betuma, kata betuna. Cuma hari ni 4 orang yang bertuah sajalah dulu. Okey, dah risau dah. Risau dah pagi ni. Suspend. Alright, yang pertama. Tapak tangan madhi. Cuba lihat, syahidah. Jadi sila sediakan tapak tangan tu. Tapak tangan fa'il ada 4 je. Tengok macam sibuk sangat mencari tempat lah je, tak banyak. Ya, tapak tangan yang pertama syahidah, telah melihat. Sila bacakan full set lengkapnya dengan melihat kepada nota. Melihat kepada nota. Ini bukan hafalan. Okay, siapa yang boleh hafal dipersilakan, tak ada masalah. Yang tak ingat boleh lihat tapak tangan fi'il madhiyah. Wan Zahra silakan. Syahidah. Nak baca daripada jari kelengking boleh. Nak baca daripada ibu jari pun boleh. Tak ada masalah. Silakan. Marji ke Ustaz? Ya, madhi. Okay, wait. Syahidah is yang atas sekali tu, yang kecil tu, jari kelingking atas. Lepas tu yang bawah ada syahidah. Lepas tu syahidu. Yang muannas syahidat. Syahita. Syahidata, syahidna. Okay. Lepas tu syahidah, syahidat, syahidatta. Sekali lagi. Syahidatta. Jari mana tu? Jari muzakkar. Tahulah jari mana? Muzakkar ada 2 jari. Yang atas sekali tu, yang tengah. Okay. Syahidah, syahidatta. No. Tengok betul-betul. Syahidah, syahidah. Syahidta. 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 Okay. Lepas tu syahidtuma. Okay. Syahidtum. Alright. Syahidti. Ya.
syahidatuma, Okay. syahidatuna, Right. syahidatu, syahidna. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya, ya juga. Ya. Okey. Yang kedua, mudhari'. Fi'il mudhari' dipersilakan. Wan, Cik Wah silakan. Mudhari'. Ya, tengok banyak nota tu. Macam dah tak sabar nak baca. Ya. Nak start belakang boleh, nak start depan boleh. Tak ada masalah. Mikrofonnya. Assalamualaikum semua. Salam. Cubalah ya. Cuba. Jangan tak cuba. Saya okeylah ikut Kak Wan mula daripada jari apa itu, jari kelingking. Iaitu yashhadu. Okey. Untuk dua orang yashhani. Sekali lagi. Yashhani. Sekali lagi. Yashhani. Cuba tengok. Ejaan asal tu ada huruf dal. Dalam bacaan tak bunyi dal pun. Oh ya, yashhadani. Untuk mereka yashhaduna. Okay. Untuk perempuan tashhadu. Sekali lagi. Tashhadu. Sin dah bertukar jadi shin pula dah. Shin dah jadi sin pula. Tashhadu. Macam-macam ni keluar ni. Okey. Untuk dua orang tashhadani. Ya. Untuk mereka yashhadna. Sekali lagi. Yashhadna. Okey. Jari tengah. Jari tengah seorang lelaki tashhadu. Okey. Dua Bawahnya. orang tashhadani. Okey. Bawah sekali. Untuk bawah sekali tashhaduna. Jari. Tashhaduna. Okey. Jadi tunjuk. Untuk perempuan tashhadina. Tashhadina. Okey. Tashhadani. Ya. Tashhadna. Okey. Saya ashhadu. Gagap nak mengucap ni sekali. Ashhadu. Ashhadu. Okey. Nashhadu. Okey. Terima kasih. Nashhadu. Alright. Okey, terima kasih Ustaz. Tengok tahiyat baca setiap hari lancar. Sampai sini dia gagap pula baca tahiyat. Asyhadu. Alright. Okey. Terima kasih. Sekarang kita pindah kepada Amar. Fi'il Amar. Ya. Puan Halimah, dipersilakan. Ya. Ustaz, saya tak mahir Ustaz. Tak apa, lepas Ustaz, saya tak mahir. Okey. Okey. Puan Halimah telah buka. Dia telah petik butang pas. Alright. Puan Azizah, silakan. Amar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ishhad. Ishhada. Okay. Ishhadu. Right. Ishhadi. Ya. Ishhada. Ya. Ishhadna. Okey. Terima kasih. Yang terakhir, Nahi. Ya.
Datin Zuraida, silakan. Yang lain. Nahi. La tashhad. Okey. La tashhada. Ya. La tashhadu. Okey. Dari apa tu telunjuk tu. La tashhadi. Okey. La tashhada. Ya. La tashhadana. Okey. Terima kasih. Alhamdulillah. Lega yang lain tak dapat ya. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Yang tak dapat tu lega sungguh. Alhamdulillah. Okey, selesai. Kembali kita ke muka surat yang ke-15, baris yang ke-4. Kita tak berapa elok. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak kembali ke surat ya, baris yang ke-4. Bismillahirrahmanirrahim. Aqrartum wa antum tashhadun. Ya, kita sudah sampai mudhari'. Tengah bawah sekali. Antum tashhaduna. Satu perkataan yang walaupun jarang tapi ada. Summa. Biasanya kita letakkan dia sebagai nyambung kata, nyambung ayat. Kemudian semua adalah kemudian. Aqrartum. Ya. Yang ini fa'il lebih daripada 3 huruf lah. Bukan level kita. Tetapi tidak menjadi masalah kerana apa? Kerana ada tum di belakang. Kita sudah mahir dengan tapak tangan madhi. Jumpa tum saja, antum. Kamu semua. Aqrartum. Okey. Jadi kadang-kadang bahasa Arab ni vocab baru pun macam tak pernah dengar. Tapi dalam bahasa Melayu kita ada perkataan ikrar. Betul? Ikrar tu daripada sini lah. Ambil bahasa Arab. Kemudian aqrartum. Kamu semua berikrar. Kamu semua telah berikrar. Wa antum. Dan kamu semua. Dan kamu semua. Tashhadun. Kamu semua menyaksikan. Kamu semua menjadi saksi. Alright. Itu wa antum tashhadun. Ayat seterusnya di hujung itu ada perkataan yang exactly sama. Wa antum tashhadun. Itu sebagai simpanan kita lah. Dia menggunakan waw yang sama, wa antum. Tapi ada kalanya ataupun tidak semestinya waw itu membawa erti dan. Waw pun banyak juga spesies dia. Salah satu tambahan untuk waw itu ialah walhad. Mereka kata walhad. Pada had. Sedangkan. Okay. Alright. Jadi soalan. Ayat ini adalah soalan. Di manakah soalannya? 5. Lihat perkataan 5. Ya. Dalam Quran, ma boleh jadi pendek. Tapi bagi yang belajar kelas perbualan,
perkataan yang sama itu dia gunakan dalam bentuk limaza. Siapa yang masuk kelas komunikasi itu, salah satu komponen soalan yang diajarkan kepada kita ialah limaza. Limaza la tazhabina ilal masjid. Kenapa awak tak pergi masjid? So limaza adalah mengapa, kenapa. Jadi kalau versi lengkap dia ialah limaza. Dalam Quran dia pakai yang singkat, 5 saja. Alright. Jadi kita tak terjemah satu-satu lah. Jangan pula kita terjemah lam tu bagi, ma tu apa, bagi apa. Bukan. Dia soalan. 5. Itu ada di awal surah Saf. Lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu semua berkata yang kamu tidak lakukan? Jadi, soalan ini kita tujukan kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang sama ada beragama Kristian ataupun Yahudi, dimasukkan dalam kategori ahli kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, wahai orang-orang yang ada kitab, people of book, merujuk kepada Yahudi dan Kristian. Kitab yang daripada Allah, kitab yang ada Nabi dan ada Rasul. Tapi kalau kitab dia ada juga, cuma dia pun tak pasti siapa yang bagi. Dan dia pun tak tahu siapa pengarang. Cuma dia kata kitab tu ribuan tahun usianya. Kalau kira macam itu, Hindu ada kitab tu. Ada Bhagavad Gita, Rig Veda, Yajur Veda, macam-macam kitab dia. Tapi dia pun tak pasti. Jadi yang itu kita tak panggil people of book. Okey. Jadinya 5, wahai ahli kitab. Soalannya apa? 5. Mengapa? Kenapa? Takfuruna. Okey. Yang mungkin faham perkataan ni, alhamdulillah. Tapi kalau kita rasa macam tak sure, tak pernah dengar, apa persamaan dia dengan tapak tangan mubarak kita? Depan dia start ta, belakang dia start waw nun. Depan dia ada imbuhan ta, belakang dia ada imbuhan waw dan nun. Maknanya sama dengan tashhadu. Jari yang sama. Takfurun. Ya. Okey. Jadi sepatutnya kita sudah ada kemahiran reverse belakang. Apa maksud kemahiran reverse belakang? Kita reverse daripada mudhari', patah balik ke madhi. Kita buangkan ta di depan, kita buangkan waw nun di belakang. Apakah yang tinggal? Kaf, fa dan ra. Huruf kaf, huruf fa dan huruf ra. Kalau mahir bolehlah baca. Kalau tak mahir, sebut huruf saja. Kaf, fa, ra. Kalau kita mahir, kafara. Lah kufur. Soalannya 5, takfuruna. Mengapakah kamu semua kufur? Mengapa kamu semua kufur? B dengan ayatillah. Ayat-ayat Allah. Dengan ayat-ayat Allah. Sama ada ayat-ayat kitab ataupun ayat di sini maksudnya tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda keagungan Allah. Wa antum, sedangkan kamu semua. Padahal kamu semua. Wow tu itu bukan dan. Sedangkan. Walhad. Padahal kamu semua tashhadu. Kamu semua menyaksikan. Nampak. Macam-macam mukjizat ada. Boleh tengok dengan mata kepala.
Tapi kufur juga. Okay. Maksud dia lah. Okay. Qala al-hawariyun. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk plural satu lagi. Muslimun, muslimin, hawariyun, hawariyin. Ini ada di surah Shaf, ujung-ujung dia. Hawari. Hawari. Kalau seorang tu kita buangkanlah ya nun. Ataupun kita buang waw ke belakang. Hawari. Kalau Nabi SAW yang berada dengan Nabi itu dipanggil sahabat. Sahabah. Ashab jamak dia. Tapi yang pengikut setia Nabi Isa itu yang dikatakan 12 orang itu, mereka dipanggil sebagai hawari. Hawari. Diterjemah apa? Dia terjemahkan sebagai pengikut setia. Okay. Yang ni adalah kalau rajin baca. Ustaz tak dengar suara Ustaz. Hello? Hello? Jalan Suara dengar? Ustaz tak dengar lah. Dengar? Tak ada. Jalan? Dengar? Dengar. Tak dengar. Dengar. Mungkin dia kena pakai itulah. Clear. Okay. Ada Haji Nordin masuk. Kejap. Alamak, macam mana ni? Puan, kadang-kadang you kena leave and then masuk balik. Leave the meeting and join back Zoom. Kadang-kadang bila internet tak stable, dia jadi macam tu. Okey, Wazan kan boleh lah. Dengar. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Beranjak ni ada yang melintas. Alright. Okey. Kembali. Hawari tadi ya. Yang special untuk dia lah. Cuma kalau siapa yang biasa baca buku-buku berkenaan dengan Kristian dalam bahasa Inggeris, yang ini disebut, saya pun tak kerti terjemah lah, saya hafal dia perkataan tu, kebetulan dulu ambil subjek comparative religion, dia kata perkataan dia ni, apostle. Apa ni tak tahulah, ni bahasa klasik English. Dia kata apostle. Jadi kalau apostle ni dia khusus untuk 12 orang pengikut Nabi Isa yang akhirnya nanti ada seorang yang belot tu lah. Okey. Jadi qala al-hawariyun, berkatalah hawari, para hawari. Ayat ni sebenarnya sebelum tu soalan simbolik daripada Allah melalui Nabi Isa. Allah minta tanyakan kepada hawari itu, man ansari ilallah, siapakah penolong-penolongku kepada Allah. Jadi bila soalan itu diajukan, hawari pun menyahut, nahnu ansarullah,
Nahnu, kami. Kamilah Ansar. Kita ada Muhajirin dan Ansar. Dalam sejarah Islam, yang daripada Mekah Muhajirin, yang daripada Madinah Ansar. Jadi maknanya kalau seorang dia kata apa? Nasir. Kalau seorang Nasir. Kalau ramai Ansar. Alright. Dia ambil seorang dulu. Singular dia apa? Nasir. Penolong. Pembantu. Alright. Okay. Ustaz, Anasir apa Ustaz? Anasir lain. Nasir tu bahasa Arab yang dimelayukan. Bukan bahasa kita. Oh. Itu bahasa Arab yang dimelayukan, itu masalah tu. Kalau Anasir tu jahat kan? Tidak semestinya. Anasir tu jamak kepada unsur. Unsur tu bahasa Arab, cuma dia pakai ain, unsurun. Jamak dia anasir. Cuma orang Melayu ni dia tukar ain tu kepada a, lepas tu dia biasanya anasir ni dia refer kepada benda-benda yang jahat lah. Dalam bahasa Arab, unsur tak semesti jahat. Unsur-unsur yang ada dalam kek resipi, secret resipi adalah tak jahat. Unsur. Jamak dia anas. Alright. Jadi Nasir. Jamak dia apa? Ansar. Jangan letak nama anak Ansar, panjang Arab. Berapa orang anak berapa orang? Anak saya seorang ni. Tapi nama dia Ansar. Macam mana pula nama dia plural? Masjid tak apa. Masjid Al-Ansar. Masjid boleh sebab apa? Sebab yang menolong masjid tu ramai. Kan? Tapi anak tak boleh. Anak siapa nama Ansar. Bukan dia Arab. Nama anak Ansar pula. Okey. Nahnu ansarullah. Kamilah penolong-penolong Allah. Amanna. Fi'il yang lebih juga daripada 3 huruf. Dia bersamaan dengan apa ni? Dia sama yang popular kita baca. Ya ayyuhallazina amanu. Itulah dia. Ya ayyuhallazina amanu. Amanu tu fi'il madhi. Jari kelengking bawah sekali. Jadi kalau jari kelengking atas sekali apa dia? Walaupun lebihlah 3 huruf, dia tak terang itu. Kita just nak bagi tahu kalau jari kelengking atas sekali bunyi dia apa? Amanah je. Ni kat skrin ni. Amanah. Kalau saya jadi amantu. Aku telah beriman. Kami jadi amanna. Kami telah beriman. Dalam ayat ni kami lah. Amanna billah. Kami telah beriman dengan Allah. Okay. Alright. Jadi kita dah habis fi'il mudhari'. Sekarang ni kita masuk fi'il amar. Jadi Ustaz, saya tanya sikit. Ni yang qala al-hawariyu, mengapa dia kata qala tak qalu Ustaz? Bukan ramai. Ya. Datuk dah tanya soalan ni. Kenapa tak qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kenapa dia tak pakai qalu tu? Okey. Sekali lagi. Secara mudah saja. Secara ringkas. Cuba lihat balik semula perkataan tu. Qalal hawariyun. Qala tu apa? Fi'il ke isim? Fi'il. Hawari isim ke fi'il? Isim. Maknanya kalau bahasa Melayu ayat itu salah. Bahasa Melayu tidak boleh mula dengan fi'il. Betul? Bahasa Melayu hanya boleh mula dengan subjek dan predikat. Ini kena balik semula belajar bahasa Melayu lah.
Bahasa Melayu dia hanya boleh menerima ayat yang mula dengan subjek dan predikat. Subjek itu kata nama saja. Kita tidak ada ayat yang bermula dengan kata kerja. Ahmad makan nasi. Ahmad subjek. Makan nasi predikat. Bahasa Arab boleh tak? Boleh. Mungkin bahasa Bangla pun boleh. Kita marah dia, padahal dia betul tu. Itu nasi Ahmad juga makan. Kita kata apa hal kau cakap terbalik ni? Tak betul, bahasa dia betul. Dia boleh rupanya. Jadi jangan marah dia. Tanya dia betul-betul. Jadi Arab dia boleh apa? Dia boleh Ahmad makan nasi. Makan nasi Ahmad. Okay. Maknanya Ahmad akala. Ahmad telah makan. Akala Ahmad. Telah makan Ahmad. Walaupun begitu, bahasa Melayu kita still terjemahkan subjek juga. Betul? Okey. Jadinya, apa implikasi dia? Sekali lagi. Ayat dia boleh mula dengan kata nama. Bahasa Arab lah. Bahasa Melayu, kata nama saja. Dan Arab juga menerima ayat yang bermula dengan kata kerja. Ayat adalah jumlah. Sentence. Dalam bahasa Arab, ayat itu dipanggil jumlah. Kalau dia mula dengan kata nama, ismiyah, isim. Okay. Kalau dia mula dengan kata kerja, fi'lah, fi'liyah. Maksudnya jumlah fi'liyah. Okey. Jadi sila ambil perhatian. Bahasa Melayu hanya menerima yang nombor satu saja. Kita tak boleh nombor dua. Salah. Apa buat nombor dua, grammatically salah. Bahasa Arab, dua-dua okey. Dia ada satu lagi. Tapi itu technical sikit lah. Syibhu jumlah. Dia boleh start dengan huruf jar pun boleh. Fil masjid Ahmad. Lagi tu. Itu dah struktur lagi lah. Jadinya, okey. Katakan saya buat ayat itu. Okey. Katakan saya terbalik ayat yang sama tu. Al-Hawariyun. Al-Hawariyun. Okey. Kalau dia start dengan isim, right, dia kena ikut satu-satu. Apa maksud ikut satu-satu? Hawari ni ramai ke seorang? Ramai. Ramai. Dia kena Ramai. qalu. Dia ikut sini. Kalau sini seorang, qala. Kalau sini dua orang, qala. Kalau sini ramai, qalu. Tetapi kelebihan kita mulakan ayat dengan kata kerja, kita hanya guna yang asal sahaja. Sini seorang pun qala, sini dua orang pun qala, selepas dia 1000 orang pun dia pakai qala saja. Dia special. Okay, itu kalau kita terbalikkan dia. Cumanya kalau yang belajar bahasa Arab, kita memang lebih prefer jumlah fi'liyah lah. Sebab apa? Sebab kita hanya perlu ingat satu saja. Sebab kalau dalam exam nanti tiba-tiba tak ingat qala, qalu, macam mana? Kan? Jadi Terima kasih. sama. Cuma ayat itu akan jadi salah kalau kita mula dengan al-hawariyun. Okay, dia kena guna qalu. Tapi kalau sama-sama. Tapi kalau kita mula dengan kata kerja tak ada masalah. Alright. Washhad. Okey, untuk latihan kita secara kendiri, buangkan waw itu. Bunyikan alif. Kalau tak mahir,
macam-macam ditembaklah. Ishhud semua keluar. Tapi kalau dah menguasai subjek itu, lihat huruf yang ketiga saja. Alif, shin, ha. Yang ketiga berbaris atas, alif berbaris bawah. Ishhad. Tapi disebabkan dah ada waw tu tak perlu lagi lah. Waw tu telan alif Washhad maknanya fi'il amar yang asal. Untuk fi'il amar yang asal, dia berada di jari tengah atas sekali. Dalam terjemahan, kita kena sebut orangnya, iaitulah dan engkau bersaksilah. Kena sebut engkau di situ. Engkau di situ kembali kepada Isa alaihissalam, dan engkau bersaksilah wahai Isa. Bi anna dengan sesungguhnya kami, dengan bahawasanya kami semua sekali Hawariyun ini muslimun, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Itu maksudnya. Okey. Alright. Fa in tawallaw. Cuba lihat perkataan tawallaw. Fi'il madhi juga. Tak tahu makna tidak mengapa. Tetapi jangan kita lupa waw dan alif di belakang. Merugi. Madhi kita ada waw dan alif di belakang. Siapakah waw dan alif itu? Jari kelengking bawah sekali. Ya. Jari kelengking bawah sekali. Mereka. Asalnya ialah tawalla, berpaling. Berpaling. Kemudian hati-hati dengan in. Dia bukan inna, dia bukan anna. Waw tidak bersabdu. Bila waw itu tidak bersabdu, apakah maksud dia? Kalau inna sesungguhnya, anna sesungguhnya pun boleh, bahwasanya pun boleh. Tetapi in, jika, seandainya, fa in tawallaw, maka jika, maka sekiranya mereka berpaling. Faqulu, ini pun amar, 3 huruf. Level kita. Tapi kalau tak biasa, pun tak pasti. Jadi kalau tak biasa, matchkan dia dengan amar asal yang kita biasa jumpa dalam Quran. Apa dia? Qul. Qul huwallahu ahad. Qul tu amar dia. Yang ini kita pindah. Amar yang berada di jari tengah bawah sekali. Ada waw dan alif di belakang. Apa waw dan alif di belakang? Antum. Kamu semua. Jadi kalau kul siapa? Awak seorang lelaki. Kulu kamu semua. Kamu semua. Fakulu maka kamu semua katakanlah. Kamu semua katakanlah. Okay. So kalau tak sure juga lagi, kembalikan dia ke madhi asal dia. Qala, telah berkata. Madhi asal dia apa? Telah berkata. Arahannya, katakanlah. Alright. Faqulu maka kamu semua katakanlah. Kalau sebelumnya tadi kita ada ishhad, amar asal. Sekarang kita ada amar yang dipindahkan ke jari tengah bawah sekali. Ishhadu.
kamu semua saksikanlah. Saksikanlah kamu semua. Bi'anna dengan sesungguhnya kami, dengan bahwasanya kami muslimun, orang-orang Islam, orang-orang yang berserah diri. Ayat ini sebenarnya kalau kita kembali kepada ayat yang sebelum tadi, qalal hawariyun, dia antara yang menjadi misteri ayat ini. Kenapa? Semua orang kata pengikut Nabi Isa itu agamanya Kristian, betul? Tiba-tiba apa dia orang kata? Sesungguhnya kami orang-orang Islam. Mana pula Islam? Okey. Ataupun yang kita biasa baca dalam doa iftitah kita, betul? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Belakang dia kata apa? Wa ana minal muslimin. Nabi Ibrahim dia. Jadinya apa? Itu misteri yang salah. Jadi akhirnya sebenarnya semua para nabi dan rasul itu agamanya Islam. Tapi Islam dari sudut bahasa lah. Apa maksud Islam dari sudut bahasa? Berserah diri. Submission maksudnya kata. Konsep dia sama. Okey, jadi hati-hati. Saya bagi selingan, hati-hati. Dulu pernah ada satu seminar di UIA, perbandingan agama. Okey, antara yang datang bagi yang antara speaker yang datang itu mungkin kita tak kenal lah, tapi boleh cari ya. Tak silap saya hidup lagi profesor dia. Dia dulu mengajar di George Washington University, USA. Nama dia John L. Esposito. Nama ala-ala Spanyol. John L. Esposito. Boleh cari nama dia. Sampai sekarang dia tak Islam lah. Tapi dia mengajar, dia profesor pengajian Islam. Maknanya kalau dia bagi tazkirah kat kita tu panjang kita ya. Dia mengajar bahagian pengajian Islam. Semua dia tidak Islam. Tapi bagusnya dia tak bias lah. Dia tak ada anti-Islam. Dia di Amerika dia antara orang yang defend Islam walaupun dia tak Islam. Okey. Cumanya walaupun dah profesor, selingan saja. Ketika dia mukadimah dia punya talk tu, dan ada perkataan tu ada ditulis di buku dan biasanya kita baca yang itu, hati-hati ya. Mungkin dia tak perasan, tapi kalau maklumat tu daripada orientalis yang anti-Islam, takut kita pun pegang yang sama. Apa dia kata? Islam was begin during 6th century. Antara ayat dia apa? Islam itu bermula, start bila Islam itu? Pada abad ke-6 Masihi. Apa maksud abad ke-6 Masihi? Itu adalah tahun kelahiran Nabi SAW. Atau kalau kita tukar tarikh hijrah kepada tahun Masihi, Nabi lahir lebih kurang tahun 600 Masihi. 632, 633 macam itu. Jadi seolah-olah dengan kelahiran Nabi itu bermulalah ajaran Islam tu. Okey. Jadi seorang profesor daripada UIA dia bangun. Dia tak tunggu sesi soal jawab. Dia bangun dia kata sorry. Saya nak tanya satu. Prof ni quote semua sekali ayat Quran yang Nabi-Nabi terdahulu semuanya wa ana minal muslimin wa ana minal muslimin. Jadi bila mana pula dia kata Islam tu start 600 Masihi? Islam start daripada Adam. Bukan ada Esposito ni. Maknanya hati-hati. Islam bukan start dengan Nabi. Islam itu inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama apa? Islam. Jadi Islam bukan start 600 Masihi. Islam tu daripada Adam. Awas. Kadang-kadang kita pun tak berasa liciknya permainan orientalis ya. Dia kata dengan kita Islam itu mula sejak daripada Nabi Muhammad. Bukan. Islam tu agama pilihan Allah. Bukan start dengan Nabi. Daripada Adam tu Islam. Okey. Jadi qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Daripada syahidah kita tukarkan kepada orang pula.
Syahidah tadi dekat kotak pertama, vocab kita apa dia? Telah bersaksi, betul? Jadi nanti kita belajar wazan, kita tukar pula dia kepada orang. Daripada drive, tambah ER jadi apa? Jadi driver. Daripada write jadi apa? Writer. Daripada syahidah jadi syahidun. Kalau seorang lah. Dalam ayat kita tu seorang ke ramai? Syahidun. Syahidin. Itu dia ada teknik. Mudah saja. Imbuhan. Macam Mak Saleh dia tambah ER je kat belakang. Okey. Semua adalah perkataan-perkataan yang Mak Saleh pun pernah ingat. Kalau salah nanti Puan Azizah nak introduce kalau drive jadi driver, Mak Saleh faham. Tapi bila Puan Azizah nak cakap kat Mak Saleh, I'm a cooker. La ilaha illallah. Rice cooker ke apa? Yang tu Mak Saleh tak tambah ER belakang. Dia kata cook aja. Yang tu boleh lah Mak Saleh. Dia tak kata cooker pula sebab cooker tu rice cooker. Dia hanya rice tu. Saya tu bukan cooker. Yang ini syahidah telah bersaksi, syahid saksi. Orang yang bersaksi. Jadinya qala dia telah berkata. Ayat ni tergantunglah. Kita pun tak hafal ayat tu, kita tak pasti siapa. Jadi kita hanya kembalikan kepada madhi asal saja. Madhi asal siapa? Dia. Dia telah berkata. Apa yang dia kata? Fi'il amar. Ishhadu. Fashhadu. Antum. Maka bersaksilah kamu semua. Maka bersaksilah kamu semua. Wa ana ma'akum. Ana. Dhamir pertama yang kita belajar. Sejak sebelum pandemik lagi. Ana nahnu. Cumanya keunikan ana ini dalam Al-Quran dia tidak ada mat, dia pendek saja. Alif tu ada bulat atas, betul? Tapi kalau ana dalam perbualan kekallah. Dalam Quran saja. Wa ana tidak boleh panjang. Dan aku. Dan kita ada perkataan yang biasa kita jumpa. Innallaha ma'as sabirin. Di sini ma'a kita sambung dengan apa? Kita sambung tulisan dengan dhamir muttasil. Ma'akum. Ma'a apa? Bersama. Beserta. Wa ana ma'akum. Dan aku bersama-sama kamu. Aku beserta kamu semua. Min daripada. Termasuk daripada kum. Seorang ke ramai? Ramai. Ramai. Jadi ramai kena ramai lah. Kena jemaah lah sebenarnya ni. Syahidin. Orang-orang yang bersaksi. Orang-orang yang menjadi saksi. Syahid. Okey. Cuma untuk syahid ini, insyaAllah nanti bila kita sampai level itu, dia ada dua ejaan. Yang pertama, yang saya tulis tadi, syahid. Shin alif, hadad. Yang ini. Dekat skrin ni. Satu lagi, yang kita keja dan termasuk dalam Asma'ul Husna. Innallaha syahidun. Syahid. Salah satu daripada nama Allah ialah Asy-Syahid. Yang maha menyaksikan. Yang maha memerhatikan. Yang maha mengawasi. Izanya apa? InsyaAllah sampai masa nanti. Okey. Yang terakhir. Fa'in syahidu. Jadi ada kalanya keadaannya berbeza. Ada orang berjemaah jadi saksi
Semua jadi saksi temberang semua sekali. Semua jadi saksi 25% itu Ramli. Kita jangan bersaksi lah. Kita pegang dengan kebenaran. Macam mana ramai itu bersaksi pun, kita jangan jadi saksi. Itulah yang mesej yang dalam ayat terakhir ini, satu-satunya ayat yang ada fi'il nahi. La tashhad. Satu saja. Okey. Jadi situasinya berbeza. Maknanya kalau semua sekali orang menjadi saksi sekalipun, fa in syahidu, maka sekiranya syahidu, mereka semua menjadi saksi. Mereka telah bersaksi. Ketika itu larangannya fala tashhad, maka janganlah tashhad. Kita kembali kepada, ya boleh silakan. Kita kembali kepada nahi asal yang berada di jari tengah atas sekali, anta fala tashhad, maka janganlah engkau bersaksi, janganlah engkau menjadi saksi, sekali lagi, bersama-sama, beserta mereka, bersama-sama mereka. Okey, alhamdulillah. Jadi kita tinggal baki yang terakhir, set yang terakhir, bermula daripada muka surat 16 sehinggalah muka surat yang ke-19. Syad, tadi Ya. fa'in yang tawallau tadi bawah mana Ustaz? Saya terlepas dia. Fa'in tawallau. Dia fi'il mudhari'. Dia madi mereka. Madi mereka. Bawah Baik. mana? Bawah mana? Tak mana kalau ikut kotak dia. Dari Al-Qamah. kelengking bawah sekali. Kelengking. Kelingking bawah sekali. Tapi Kelingking. dia tak ada huruf dhammah Ustaz. Fa'in. Yang mana? Kalau madi bawah sekali, dia tak jadi fa'in tawallu. Tawallau. Madi bawah sekali. Itu saya keliru sikit tu. Jadi tawallau. Tak jadi tawallu ke. Fa'in tawallau. Kalau madi bawah sekali, kelingking bawah sekali ada huruf dhammah dengan itu. Okey. Soalannya? Soalan dia di mana huruf dhammah tu? Oh, okey. Dia Datuk kalau tanya ni canggih soalannya. Okey. Mari kita cuba jelaskan. Huruf dhammah. Simple saja. Tapak tangan madhi bawah sekali, cuba tengok. Di hujung kita ada waw dan alif, betul? Okey. Ini kita kena setuju yang dulu. Tapak tangan madhi bawah sekali mereka. Timbuhan hujung kita ada waw dan alif. Alif tidak berbaris. Waw mati sebelum waw baris depan. Betul? Ya. Betul? Ya. Betul. Ya. Okey. Maknanya yang sebelum waw tu siapa? Lam. Sabdu. Sabar. Maksud saya, siapa yang, okey, katakan sini. Katakan perkataan kita sekarang ni, kita ambil yang lain dulu. Katakan kita ambil perkataan kita sekarang ni, kataba, telah menulis. Jadi siapa yang akan duduk sebelum waw? Ba. Betul? Betul? Ya. Okey, maknanya yang ditakdirkan berjiran dengan waw siapa dia? Ba. Wow. Ba. Betul? Ya. Okey, setuju Okey. Soalan saya. Tengok baik-baik. Cuba tengok skrin baik-baik. Yang berada sebelum waw itu dalam ayat ini siapa sepatutnya? Lam. No, tengok baik-baik, tengok skrin. Jangan buat teori. Ya. Ya. Maknanya dalam perkataan ni huruf akhir lam ke alif?
Alif. Ini ni bukan ya ni alif ni. Okey, alif. Ini macam orang nama ni. Ada tak orang pernah dengar tak orang nama Huda? Huda ke Hudai? Nama dia Huda ke Hudai? Huda. Huda. Nama gelaran Nabi itu Mustafa ke Mustafai? Mustafa. Ejaan dia macam ni. Ini alif, ini bukan ya, ini alif bengkok dia panggil. Okey. Jadi soalan saya, tawalla, huruf akhir dia mana? Ya. Ya. Bukan ya, alif, alif. Alif. Alif ni bukan ya. Jadi maknanya yang sepatutnya baris depan tu alif ke lam? Alif. Okey. Kalau tak faham sekali lagi. Jari kelengking bawah sekali fi'il madhi. Kita ada imbuhan waw dan alif, betul? Waw mati sebelum waw baris depan, betul? Jadi mana-mana yang duduk huruf terakhir yang duduk sebelum waw dia kena baris depan. Kalau kataba tadi ba lah baris depan, betul? Betul, sebab dia huruf last. Isu kita di sini siapa huruf last? Alif. 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 Lam ada kena mana tak? Tak, lam tu ada kena mana tak? Tak. Tak ada. Jadi lam tak boleh baris depan. Sebab baris depan siapa? Alif. Jadi itu yang sepatutnya lah. Jadi kataba, katabu. Betul kan? Jadi kalau macam gini, masalahnya Arab tak ada macam gini. Sepatutnya jadi apa? Tawallayu. Arab dia tak main layu. Apa tak? Arab dia tak ada layu-layu, tak ada dalam bahasa Arab. Layu, kayu, tiu, dia tak ada. Itu bahasa Cina. Jadi kalau kita nak buat yang bersih asal, yang sepatutnya baris depan tu bukan lam, tapi siapa? Alif. Alif ni dia bentuk ya, betul? Bila kita sambungkan dia jadi ya lah. Jadi sepatutnya bunyi dia ialah tawallayu. Tapi Arab dia tak ada. Layu, tiu, kiu dia tak ada. Jadi dia buang terus. Dengan ya, dengan ini sekali dia buang. Jadi yang tinggal apa? Tawallau. Ini sakit kan? Sakit. Okay. Alright. Contoh. Saya ambil yang pendek je. Telah sa'i. Arab kata apa? Sa'a. Betul? Telah sa'i. Sedang sa'i. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Betul? Okey. Sekarang ni telah sa'i. Ini telah sa'i jari kelengking atas sekali, betul? Okey, cuba jadikan mereka telah sa'i. Cuba jadikan mereka telah sa'i. Patutnya apa? Patutnya apa? Sa'as. Ya. Ayu. No. Saya bukan nak ni. Saya bukan nak mudhari', saya nak yang madhi ni. Sa'a ni fi'il madhi. Sa'a ni fi'il madhi jari kelengking atas sekali. Huwa, betul? Sa'i. Telah sa'i. Okey, saya nak turunkan dia ke jari kelengking bawah sekali. Mereka telah sa'i. Tak ada. Arab akan buat macam ni saja. Sa'au. Nampak? Dia jadi macam tawallau, nampak? Kenapa? Kalau nak ikut kaedah sa'ayu lah. Sebab yang baris depan bukan ain sepatutnya. Siapa yang baris depan? Sa'ayu. Ya. Tapi Arab tak ada perkataan sa'ayu. Jadi mereka telah sa'i, dia kata apa? Sa'au. Jadi ini yang kita keliru sebab apa? Di sini yang kita pening sebab apa? Kita kata waw tu sebelum dia sepatutnya baris apa? Baris depan. Betul? Ini waw, ni. Tengok sini. Waw ni sebelum dia mesti baris apa? Depan. Kalau normal. Tapi di sini dia baris atas pula, betul? Jadi maknanya kena ingat dalam kepala kita
Ain ni bukan yang terakhir sebenarnya. Alif. Yang terakhir ni yang dibuang. Alif. Maksudnya kalau nak ikut betul-betul sa'ayu, betul? Sebab sebelum waw yang depan, betul? Ya. Jadi Arab dia tak ada perkataan sa'ayu. Dia hanya kata apa? Sa'au. Okey. Itu cerita dia lah. Jadi sebenarnya kesimpulannya yang sakit ni kita belum buat lagi. Kita baru berkenalan dengan yang sihat. Yang sakit belum lagi. Jadi cuba tengok muka surat terakhir tu, muka surat apa tadi? 15. Surat 15. Okey, tengok muka surat 16. Cuba tengok muka surat 16. Kotak yang pertama sekali atas tu. Bunyi dia apa? Bunyi dia apa? Itu sakit ke sihat? Sakit. Sakit. Nanti saya tunjuk. Khafa tu kalau masuk dekat jari madhi semua sekali macam mana bunyi dia. Bila dia sakit, semua sakit. Dia akan sakit semua sekali. Dan orang yang baca tu kalau antibody tak kuat, yang baca pun sakit. Itu bahayanya. Okey. Jadi nanti ada dua kemungkinan. Sama ada kita baca muka surat 16 ataupun sebelum kita baca muka surat 16. Saya akan bagi senarai, bukan untuk hafalan, untuk salam perkenalan saja. Saya akan tunjukkan kepada kita fi'il madhi yang 3 huruf asal itu. Fi'il madhi yang 3 huruf asal yang kita belajar zahaba, kataba, syahida, jalasa dan sebagainya itu, dia ada 8 kategori. Faham tak? 8 kategori. Ada yang sakit depan, ada yang sakit tengah, sakit belakang, sakit tepi, semua ada. Saya akan perkenalkan je lah. Tapi jangan hafal. Tengok saja carta tu nanti ya. Rupa-rupanya yang kita belajar selama ni baru satu. Baru satu jenis. 7 lagi kita belum berkenalan. Sebab apa? Sebab dia di ICU. ICU tu dia hanya orang-orang yang dah kuat je lah. Frontliner je boleh pergi. Jadi insyaAllah ingatkan saya. Nanti nota tu saya forward. Boleh di laminate pun tak apa. Sebagai panduan saja. Maknanya akan datang kalau sakit macam tadi lah. Tiba-tiba timbul soalan. Kenapa dia tak keluar awal sebelum waw tu bayi depan, betul? Sebab kalau nak ikut sebelum waw tu bayi depan, nescaya yang keluar layu lah yang keluar. Dia tak ada layu-layu. Arab layu, kayu, tiu dia tak ada. Q semua dia tak suka. Itu bahasa Cina dia. Okey. InsyaAllah. Ya. Boleh saya tanya? Perkataan yakhshawna tu apa maksud takut ya? Yakhshawna. Yang mana? Yakhshawna ni dalam Quran lah selalu baca. Ya. Yakhshawna. Yakhshawna. Okey. Yakhshawna. Cuba tengok mudhari', tapak tangan mudhari'. Tapak tangan mudhari', jari kelengking bawah sekali. Apa ibu ada? Nun. Wow. Jari kelengking bawah sekali, ibu ada apa ujung? Ya, wow Dan dan nuna. Waw nun, betul? ya. Waw nun. Okey. Sebelum waw baris apa? Baris Depan. depan. Sebelum waw tu ada tanda depan, betul? Ya. Itu pun yang perubiah baca tu pun bukan yang asal tu. Kalau asal dia jadi sayu, derita, mendayu-dayu semua. Asal perkataan dia ialah khasyiyah, takut. Ini asal dia, khasyiyah. Mudhari' dia yakhsha. Nampak? Sepatutnya yang baris depan mana? Sepatutnya sebelum waw dan nun. Waw dan nun. Tengok mudhari'. Mudhari' belakang tambah apa? Waw dan nun. Betul? Sebelum waw sepatutnya baris apa? Depan, betul? Ya. Jadi versi asal yang sepatutnya ialah yakhshayuna. Nampak? Ini asal dia. Tak ada, Arab tak ada saya kayu, tak ada. So dia buang. Yang tinggal apa? Yakhshawna sahaja. Okey. InsyaAllah yang tu sampai masa
Bila semua dah dapat 2 dos, antibody dah kuat, insyaAllah lah, tanpa mengira apa vaksin yang didapat pun kita akan masuk. Okay. Okay, insyaAllah. So next, ingatkan saya, sebelum kelas nanti, saya akan bagi dalam bentuk pertemindah saja. Ringkas-ringkaskan. Saya bagi dan saya tak akan terangkan istilah. Level kita, istilah-istilah tu biar. Dia nak mak arik disukun ke, mak badal ke, mak lin ke, kita main color dia. Merah panjang. Hijau tu pendek. Kita main warna je. Tajuk kita tajuk warna. Okey. Itu dia punya contoh lah. Jadi insyaAllah nanti kita bagi, kita syarahkan dalam bahasa Melayu yang gunakan perkataan yang sesimpel mungkin untuk kita faham bahawa PL 3 huruf yang kita pelajari itu baru satu kategori saja. Semua ada 8 kategori yang lain. InsyaAllah itu kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, Ustaz.